macam dah dirancang. Ini kes macam-macam kat negara kita. Orang jadi tertumpu pada Malaysia. Dia kepit. Berkemungkinan dia masuk dalam lubu dia. Hello guys, welcome back to my channel. Bersama lagi channel Aizat Yahya pada video kali ni guys, versi react. So aku akan mengupas isu-isu yang berkenaan dengan video ataupun apa ni, react lah. Kita akan tengok video ni. So hari ni 5 September, hari Isnin. Baru-baru ni tular satu video guys. Video ni aku tengok di TikTok. Video ni dia punya duration lebih kurang dalam 5 minit, 4 minit. So apa yang depa kata kat video ni, di video ni diorang menjelaskan berkenaan dengan isu MH370 yang hilang pada tahun 2014 guys. So benda ni dah 10 tahun tapi isu dia still lagi diorang kupas. Dia punya apa ni, dia punya apa orang kata, misteri. MH370 ni setahu kita lah, apa yang kita tahu berkenaan dengan MH370, flight Malaysia dari Malaysia ke Beijing, China. So dalam perjalanan tu dia punya apa ni, dia punya flight ni tak tahu hilang kawalan atau apa, secara tiba-tiba dia punya signal hilang dan terputus dari radar, dari menara kawalan. So menara kawalan Kuala Lumpur ni tak boleh detect, KLIA tak boleh detect kat mana flight tu. Just diorang boleh tahu lokasi terakhir saja. So benda ni menjadi satu misteri lah menurut kita punya netizen. Rata-rata lah satu dunia pun dah tahu benda ni. Dulu Malaysia orang tak kenal. Bila jadi isu MH370, Malaysia dibicarakan. Jadi buah mulut macam-macam negara lah, antaranya Amerika Syarikat. Semua sibuk nak mencari MH370 dan nak membantu Malaysia ketika tu. Dan kita punya negara tentu mendapat liputan lah, mendapat nama tempat di mata dunia. So guys, baru-baru aku tengok di TikTok berkenaan dengan MH370. Yang tu yang tular, diorang bagi tahu, diorang tahu kat mana flight MH370 tu guys. So aku akan tengok balik full video di YouTube. So kita akan tengok satu channel ni guys. Dia punya channel ni Prince Smith. Prince Smith lah ni. Dia punya subscriber pun 1,013,000. Channel ni tak baru guys, channel lama dah channel ni. Brother ni menurut aku sempoi lah. Brother Prince ni, dia punya konten ni orang kata banyak mengupas isu-isu semasa dan teori berkenaan dengan misteri-misteri yang terjadi. Antaranya MH370 ni lama dah dia ada cerita pasal MH370. So kita tengok dulu guys. Hey, what's up you guys, Prince Mate here. Assalamualaikum semua orang. How's everybody doing today? This video yang I tengah cakap ni, okay, it will make a lot of issues. Aku akan buat hal. To be honest, aku pun macam cuak juga nak cakap semua benda ni. I have to be honest, aku dah search, aku dah cari, aku dah ask people. I go out, I ask people, weh, engkau tahu tak dekat mana MH370 ni? Where do you think this big ass plane, this huge plane ada hari ni? Hancur dah ke, dekat dalam laut ke, dekat dalam hutan ke, dia dekat mana sekarang? So many people fikir macam, oh, mungkin alam bunian dah ambil dorang, mungkin the UFOs dah ambil dorang. 200 lebih guys dia punya penumpang flight tu
jumlah tidak sedikit lah. 200 lebih. Kalau 2 orang, 10 orang, 20 orang kita boleh terima lagi. 200 lebih guys. Kat situ ada macam-macam warga. Antaranya Malaysia. Lepas tu kita ada China. Dan kita ada US. Macam-macam lah. So menurut aku benda ni misteri lah. Kalau kata ni adalah satu penculikan ataupun teroris yang meminta tebusan, mungkin kita dah dapat call, Amerika dah dapat call, Malaysia dapat call, minta tebusan ataupun keluarga minta tebusan. Penjahat minta tebusan untuk dapatkan dia orang punya hasil lah dari dia orang sita pesawat ni. Bukan sita lah, orang kata sekap pesawat ni. So menurut aku satu misteri yang luar biasa. 10 tahun guys, 2014 sampai hari ni 2022. Kita sekarang bulan September lah, bulan 9. So benda ni dah 10 tahun berlalu. Masih lagi belum terungkap di mana keberadaan MH370 ni. Yang ni misteri. So kita sambung lagi guys, kita tengok. 70 disappeared on March 8, 2014 and now kita dah 2022. Daripada KLIA nak ke Beijing dekat China. 070, we are ready requesting flight number 350 to Ni dia punya perbualan lah. You guys, perbualan di antara kapten kapal hilang dengan menara kawalan. Almost 10 tahun. Literally, it's almost 10 years and nobody knows where the plane is at right now. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board has gone missing. Benda ni tak main-main. Brother ni, dia sanggup buka satu teori, dia sanggup berteori untuk sedarkan kita tentang kes MH370 ni, misteri MH370 ni. Jadi menurut aku brother ni kena bertanggungjawab lah. Kalau kata ada pihak yang mempertikaikan benda ni, pasal benda ni bukan main-main. Benda ni bukan main-main, melibatkan umum, family, so keluarga dia pun jadi tertanya-tanya juga, betul ke macam ni lah. Jadi apa yang dia perkatakan, apa yang dia bicara, apa yang dia bercakap, dia kena bertanggungjawab. So benda ni bukan main-main lah. Macam dia cakap tadi So kita sambung Tag aku dekat internet macam biasa, same different day. I have to be honest, aku ada bukti tu. I ada bukti. Dia ada bukti. And why? Ni aku lemah ni kalau YouTube. If you want to Elah dah. download Grammarly. Are you The media and why kita punya kerajaan, not only kita punya kerajaan, okay guys, dunia punya kerajaan, they're not doing anything about it. Nobody Betul? have the effort untuk nak buka mulut, and I do not understand why. The plane dekat dalam laut, the plane dekat dalam hutan, the plane is somewhere right now because the government. Yang ni yang kita nak pertikaikan benda ni. Antaranya bila kalau kita tengok balik pada 2014, tahun 2014, selepas hilangnya MH370 ni, semua orang panik. Dunia panik, antaranya negara yang panik lah, negara-negara yang berkaitan macam Malaysia, lepas tu kita ada US, negara-negara yang panik sebab apa? Dia punya rakyat, netizen lah, dia punya rakyat ada kat flight tu. Macam China,
Semua kalut ketika tu nak mencari MH370. So, kat sini guys, kita jumpa flight tu sebetulnya. Kita jumpa tapi serpihan saja. Serpihan tu tidak satu tempat. Berada di merata tempat. Serpihan kapal terbang tu. Yang peliknya guys, yang menjadi tanda tanya. Semua orang tertanya-tanya. Kita negara dunia lah, world maju guys. Kita boleh pergi sampai planet. Kita boleh cari benda-benda kecil. Benda kecil guys. Benda-benda bersejarah sampai ke dalam tanah kita korek. Kita boleh jumpa apa ni artifak, benda-benda lama. Then kita boleh jumpa planet-planet lain. Ni flight guys. MH370. Ni flight. Yang ni yang jadi satu misteri. Jadi brother ni dia beritahu last tadi, dia beritahu dia tahu kat mana guys. So kita tengok balik kat mana plane tu sekarang. So everything yang I akan cakap ni kan korang, it will cause a lot of problems. And aku mungkin akan get a lot of from a lot of people. Hijack the plane, dia pergi bunuh orang ke semua. We don't know. And I will tell you guys where the hell is MH370 ni. What happened to all the people? What happened to the pilot? What happened dekat mak bapak orang tu? Lebih orang, 240 people. Where are all these people? You have people in charge. You have people in charge dekat China. You have people in charge dekat Malaysia. Flight MH370 from Kuala Lumpur to Beijing disappeared. Kaku. Semua orang kaku bila kena interview berkenaan dengan ni. Menteri kita pun kaku. Presiden Amerika pun kaku. Semua tak tahu nak jawab. Kat mana flight ni? So, apa ni, menurut aku, benda ni macam dah dirancang. Yang ni menurut aku peribadilah. Bila aku tengok banyak banyak video dan apa ni, dia punya artikel berkenaan dengan MH370 ni, semua orang tertanya-tanya. Macam presiden ni, kita punya menteri, seolah-olah diorang ni tak boleh nak bercakap tentang isu ni. Yang tu yang jadi pelik guys. So kita sambung lagi tengok guys. Kita dah tukar a few Betul. prime ministers dekat Betul. Malaysia ni semenjak Banyak tau kita tukar menteri kita. all these people, but none of them actually buka mulut. I'm not saying that Yeah. aku tak nak buat hal, tidak pernah masuk berita, tidak pernah masuk internet, and it's like it's just gone. Semua cakap tidak ada siapa yang hidup. 240 Zero. orang Nothing. semua dah mati. And then of course the government kasih duit dekat the family punya mangsa-mangsa ni semua. And yes, some of them ambil, some of them tak ambil. 受理赔偿，我们求求你们各位，这点钱我们不要了。230吨的飞机就这么一小块，能说明什么呀？又在糊弄我们什么呀？能起到什么作用？让我们死心塌地拿赔偿，绝对不接受。 If aku hilang, aku Yang ni yang aku bengang sebetulnya. Isu MH370 ni, time aku waktu tu aku dah kerja lah. Aku dah kerja. So time aku tengok berita ni MH370 ni, kerajaan nak bayar apa ni, pampasan RM100,000 kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat lah dalam apa ni, hilangnya MH370 ni. Bukan apa ni, bukan mati. Bukan mati. Hilang guys. Hilangnya MH370. Status tak tahu mati ke hidup ke. Tapi menurut dia orang matilah. Sebab kapal terbang tu terhempas. Kalau terhempas jaranglah hidup. Tambah pula di tempat yang terhempas tu dijangka diperkirakan di Lautan Hindi. Lautan Hindi dalam guys. Kalau kita tengok balik yang lepas-lepas, diorang selam berapa ribu kaki dalam tu.
berapa juta, tak ada lah juta, belah ribu kaki kot kalau tak silap aku. Kaki ke meter kedalaman dia punya lautan Hindi tu sampai tahap macam tu. Kos berapa banyak habis. Amerika Syarikat, lepas tu Malaysian mencari MH370 ni, still tak jumpa. Lastly dia orang nak bayar 100,000 untuk gantikan dengan nyawa orang kat flight tu. Maknanya kita punya nyawa ni tak ada value, tak ada nilai langsung di mata kerajaan lah. 100,000 guys. Bukan 1 million, bukan 1 juta. 100,000 saja nyawa kita. So tak ada nilai lah. So kita sambung tengok lagi. Aku punya wife, the government nak kasih aku 100,000. What, where, when and why were Malaysian military involved in discussing? Sebelum MH370 berlaku, Malaysia pernah ke masuk headline news? Malaysia pernah ke macam masuk berita all the time? Honestly, no. Sebab no one heard of the negara yang dipanggil Malaysia sebelum ni. And I'm not even kidding. I sumpah demi Allah, they don't know Malaysia tu apa sampai I have to buka Google. Aku kena show them. Okay, look, this is the Malaysian punya flag. I tunjuk semua muka-muka Melayu ni semua. Lepas tu dia kata, kenapa muka Melayu ni macam Filipino? I said, dude, I'm from Malaysia, I'm from Kuala Lumpur. What is Kuala Lumpur? I said, dude, are you serious right now? They don't know Malaysia tu apa sampai MH370 berlaku. We are working with the authorities in Malaysia. We're trying to offer whatever assistance that we can. Something big happen, lepas tu baru it's on the news everywhere. Kita punya negara Malaysia, you guys, tak pernah masuk berita. And I'm not even kidding. Ada this guy a few years ago, dia dekat the beach, dia jumpa something yang daripada kapal terbang. And then he said that, oh yes, this is from MH370. And guess what? The whole world semua pergi percaya apa dia cakap. Il y avait beaucoup de vent. Donc moi et mes copains, on a dit, c'est que hier j'ai trouvé un morceau d'avion, un début d'avion. Il m'a appelé mon camarade, Astro Awani tu, diorang tu dah memang bodoh. AFP menyatakan pengusahaan sama ada serpihan berkenaan ada kaitan dengan MH370. Astro Awani bodoh. There's a lot of fake news. The news, TV3. Diorang kerja untuk siapa? Untuk kerajaan. Betul. Who is the kerajaan? Kita punya kerajaan ni semua Freemason. They are Illuminati punya members. Satu pencapaian membanggakan buat negara apabila Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Noor Hisham Abdullah dianugerahkan fellowship ad hominem. Better korang nak tengok benda-benda macam ni. Antaranya video-video macam ni korang kena kenal tu. Apa itu Illuminati? Apa itu Freemason? So, kalau macam korang terus direct tengok, what Illuminati? What Freemason? Korang akan tertanya-tanya, apa tu? Benda tu. So, apa diorang punya kerja? Apa ni diorang punya konspirasi? Ni organize lah. Satu organisasi yang banyak membuat, menurut aku, benda-benda yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dan diorang ni banyak banyak ke arah yang tidak baik lah. Korang kena tengok dia punya video Illuminati dan Freemason lah. Apa itu Freemason, apa itu Illuminati concept. In this world, they have already been in charge. Tapi masalahnya orang just it's susah sangat untuk diorang nak faham. They're so lost from reality though. Kita punya dunia ni, they are playing mind games with us. They are playing games dengan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Kita lah tu. Betul. Apa yang dia cakap betul. Dunia ni game, permainan. Banyak dalam dunia ni banyak dia macam korang tengok
Squid Game, Squid Game antaranya lah, cerita-cerita yang banyak boleh menginspirasikan kita lah berkenaan dengan world dunia. Siapa yang cerdik, dia kat atas. Siapa yang bodoh, dia kat bawah. Then siapa kenal siapa? Dia macam tu. Seolah-olah macam kalau kita tak tahu apa, tambah lagi orang tak kenal kita, habis Illuminati, Freemason ni. So do we know? Kita sambung tengok. We don't know anything. Malaysia punya government, aku sependapat they dengan dia. are working together and none of you guys actually see that. Nobody actually nampak benda-benda ni semua. Aku kerja, aku report berita, aku dia bayar. That's my job. Betul. That's what. Betul. Dia orang cakap je. Dia orang peduli. Dia orang ambil tahu. Sebetulnya tak bro. Dia orang buat semata-mata memang untuk kerja dia orang. Sama macam pemberita. Pemberita. Dia orang ambil tahu benda tu sebab tu kerja. Dia orang nak pay. Dia orang dibayar. Dia orang dibayar untuk kerja tu. So dia orang kena buat lah. Macam sama juga government. Kalau dia tak ambil tahu, macam bila jadi kes macam tu, dia buat tak tahulah. I don't know, dia kata. I don't know. No comment. Maknanya dia orang tak jalan, dia orang punya kerja. So dia orang kena nampakkan dia orang punya kerja. Bila dia orang nak penampakkan dia orang punya kerja, jadi dia orang kena apa ni? Kena hadir lah. Kena hadir wawancara, kena beritahu apa yang jadi. Seolah-olah dia orang ni memang betul-betul ambil tahu apa yang jadi. What they do? Every source of news semua datang daripada the people yang in charge of kita punya government. Everyone was like, how can you post something? This guy pergi ambil satu gambar, you can't really see anything. It's complete darkness. Hitam, gambar tu gelap. And then dia pergi cakap, I have been held by unknown military personnel after my flight was. Dia kena blindfold. I work for IBM and I have managed to hide my cell phone in my blur during the kalau kita tengok I have been blur, memang gambar dia tak nampak apa guys. Dari atas sampai bawah memang tak nampak apa. Boleh dikatakan situasi ketika dia bergambar tu situasi gelap. Memang kamera dia tidak bermasalah. Mungkin situasi dia tu dalam keadaan gelap, dalam keadaan tak nampak tempat tu. Dia boleh nampak tapi kamera tak boleh nampak. Telefon yang tak macam hari ni. Sebab dia sorok phone dia ni dekat pantat guys. Dekat pantat. Punggung dia ni. Sama ada dia masuk dalam dubur dia ataupun dia kepit. Berkemungkinan dia masuk dalam dubur dia. Hamba kena search. Tengok dulu. Pasal Philip ni. Separated from the rest of the passengers and I am in my name is Philip Ward. I think I have been as well and cannot think clearly. Dia pergi post ni on dia punya Facebook page. Dia kata MH370 kena from the military. While dia kena hostage, sangka ni kandang ke apa. Lepas tu he took out his phone, dia ambil gambar and then dia manage to connect to dia punya Facebook and then dia pergi upload that photo dekat dia punya Facebook. And I know ramai orang right now semua tengah fikir macam this is impossible, this is crazy, this is insane. This is proof. And people know, ramai orang tahu this guy dekat mana sekarang hari ni. Semua orang tahu where is this guy hari ni. Semua orang dah tahu that this guy kena separate every single one of those people. Semua dah kena separate. And mungkin the plane dia pergi hancurkan, so there's no evidence because no one akan jumpa satu kapal terbang. Aku cakap engkau satu benda, you have people dekat kita punya dunia hari ni
yang go to the moon pada tahun 1969. Kita punya saintis hari ni boleh jumpa bangunan on Mars. You boleh jumpa UFO, you boleh jumpa aliens, you boleh jumpa the Loch Ness Monster, you boleh jumpa Mars, you boleh jumpa every planet yang wujud. Ni yang aku masukkan tadi. Kita punya dahsyat teknologi. Mak Saleh punya teknologi lagi dahsyat. Macam-macam kita boleh jumpa. Alien, lepas tu apa ni, building di apa ni, planet-planet, dan kita boleh jumpa benda-benda langka, benda-benda lama. Antaranya tulang dinosaur, lepas tu artifak-artifak, benda-benda yang tertanam. Tapi you tak dapat cari MH370. Tak jumpa MH370 ni. Why? Yang tu persoalannya. Why? Adakah negara kita dah dibayar untuk berdiam? Sama juga dengan negara lain, dah dibayar. Ataupun mereka bersekongkol, bersekutu dalam kurungan kepada satu tujuan. So kita sambung lagi. Actually explain benda tu dekat aku sekarang. They spend over 500 million untuk nak pergi cari satu kapal terbang tau. Tu aku cakap tadi. Nyawa kita ni tak ada nilai pun. Tadi 100,000 betul tak? 100,000. Yang ni billion kos mencari. Maknanya nyawa orang kat flight tu tak ada apalah menurut dia orang. Tak boleh dinilai dengan duit. Tak ada apa, nothing. Nyawa kita, nothing. Semua dah dapat tahu dah. Okay, this guy memang passenger dekat MH370. But nobody tahu dia dekat mana. His page is on the internet. Everyone, guys, they go online. They found out more pasal this hitam punya gambar ni. They go out and look for more clues and look for more things. Mata diorang semua kena tutup. And hari ni I can say you guys, some of them ada yang dah mati. Mungkin diorang di penjara, mungkin diorang dibunuh. I don't know. But the plane landed on March 8, 2014 dekat the island of Diego Garcia. Orang semua masukkan GPS ni, apa benda semua yang GPS betul. Semua yang nombor-nombor, apostrophe, apa bagai semua dekat dalam ni, guys. And they found out, yes, this photo diambil Philip Wood dekat Diego Garcia punya cell. Mungkin world dah tengok video ni, dunia dah tengok video ni, dan banyak video-video berkenaan dengan ni. Diego Garcia famous lagi ni, Diego Garcia. Semua orang kenal Diego Garcia ni hari ni. Tapi apa yang kita boleh buat? Macam tu. Government, kita punya tentera punya ramai, polis punya ramai, pun tak boleh buat apa. Apa lagi kita individu? Kita boleh buat apa? Kita hanya boleh tonton je lah, tengok. So kita sambung tengok. This guy ambil this photo daripada Diego Garcia lepas MH370 kena. Mungkin diorang semua dah kena bunuh ke apa daripada military. I tak tahu. Kita semua itu kita tak tahu. But one thing for sure, I akan cakap ni one more time. MH370 at that time dia pergi land dekat Diego Garcia. I freaking know. I know MH370 punya passengers ada yang dah mati, ada yang hidup. The island is literally in the middle of nowhere. Anything yang berlaku dekat Diego Garcia takkan masuk berita because there's nothing there. Literally. Dia privacy island. Kalau kita nak tahu. Happening dekat Diego Garcia. So anything yang happen dekat sana takkan masuk privacy, berita. private, They go to private every island. location in the world. Dia pergi sana, dia pergi sini. Semua tempat dia dah pergi. Tak jumpa. Orang tertentu je yang boleh masuk Diego Garcia ni. Macam orang government Amerika Syarikat ke apa, military, diorang je boleh masuk Diego Garcia ni. Orang macam kita tak boleh masuk sebab dia bukan negara, guys. Dia island. Because why? Semua dah di plan. No one is allowed to go. I tak allowed to go. You guys are not allowed to go. Nobody is allowed untuk masuk that island except for the military.
Aku kalau yang tengok ada ni aku jadi kuasa, emosi yang tau. kerja dengan Dalam hati kau buat aku macam ni. Aku benci. Aku tak nak. government, yang kerja dengan kerajaan, yang kerja dengan CIA pelbagai. Diorang yang boleh masuk dekat dalam Diego Garcia punya island. Alright guys, that's it for today. Okay you guys, if I macam salah cakap ke apa, I minta maaf. I don't want to cause any problems, okay? Okay, ya closing, kita pun nak closing juga guys. So guys, kalau kita tengok dari awal lagi video ni, segala berkenaan dengan video ni dari awal sampailah habis, durationnya 26 minit kita tengok tadi. Semua kegiatan yang terjadi berkenaan dengan MH370 telah dirancang. Berkenaan dengan kehilangannya pesawat ni, dari apa ni, hilangnya pesawat ni melalui radar, menara kawalan tak boleh detect kat mana pesawat seterusnya landing ataupun terhempas ke, dan kita punya government diwawancara, ditanya, kalau kita balik lah, kita tengok lepas punya, kerajaan kita ni ada something lah, menurut aku ada something wrong, something yang salah berkenaan dengan isu ni. Antaranya kita tengok kerajaan kita tak bodoh guys, betulnya kerajaan kita tak bodoh. Macam kita tahu Najib Tun Razak, Perdana Menteri kita, dia belajar kat mana? Dia boleh jadi menteri guys. Bodoh ke dia? Tak, dia tak bodoh. Tapi why dia ambil satu bomo ketika tu untuk mencari MH370 untuk tengok? Why? Kenapa? Yang tu persoalannya. Antara satu persoalan yang menjadi tanda tanya, adakah bomo tu untuk mengelabui mata netizen supaya berfokus kepada bomo tu? Bodoh lah kerajaan ni. Tak lah. Contohlah macam tu. Dia orang tak tengok dah benda lain. Jadi dia orang tak tengok dah pasal apa ni, kat mana lagi kerajaan tak cari kapal tu apa semua. Kita tengok up to date dari masa ke semasa, Tapi macam berita Malaysia ni lebih tertumpu kepada dalam negara, mencari dengan bomo ketika tu. Dan kalau kita tengok world dunia sibuk di news, di apa ni, macam-macam lah, siaran TV dunia memaparkan balik-balik benda sama, ulang kat mana bagi tahu, dan diorang selam dalam laut tengok, dan ada jumpa apa ni, dan beberapa hari ada jumpa dia punya sepihan pesawat tu. Tapi diorang tak tunjuk Diego Garcia. So guys, menurut aku secara peribadinya, perkara ni telah pun dirancang. So aku tak mau ulas banyak lah pasal benda ni. Next aku akan cuba cari berkenaan dengan Freemason dan Illuminati, supaya korang lebih faham lagi berkenaan dengan apa yang jadi, konspirasi yang terjadi berkenaan dengan MH370 ni. Okay guys, setakat itulah saja video kita untuk kali ni guys. Don't forget like, share, comment and subscribe. Kita jumpa di next video. Okay, thank you.